Memulakan majlis, mohon kerjasama. Jangan, mohon kerjasama, mutekan mikrofon, offkan kamera kepada jemaah muslimat sentiasa di dalam menutup aurah dengan sempurna. Selamat datang ke kuliah duha Gemah Yasin Nur Iman melalui Google Meet. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah mengizinkan dan menjemput kita bagi mengimarahkan taman-taman syurga di majlis ilmu ini. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa. Anjuran bersama dengan yang berusaha pengurusi JNI Puan Rosniati binti Mansur dan barisan AJK JNI. Bagi memulakan majlis, marilah kita membaca surah Al-Fatihah dan kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya dan sahabatnya dan juga kepada kedua ibu bapa kita dan semua muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Iya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi memulakan majlis, saya dengan sukacita dan penuh takzim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa memulakan majlis. Dengan hormatnya dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Ustaz termute mikrofon Ustaz. Mikrofon tak on. Okey. Baik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator dan yang dihormati sidang jemaah sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ni ada ruang kesempatan masa untuk berada dalam majlis ilmu walaupun secara maya. Mungkin kalau sekiranya hari ini hari Sabtu yang bukan Ramadan, mungkin kita dah ada urusan bersama dengan keluarga di luar dan sebagainya, tapi hari ini kita dah tukar sedikit flow perjalanan hari Minggu kita, yang mungkin kerana bulan Ramadan ini kita membataskan sedikit perjalanan, dan itu antara salah satu daripada alasannya adalah kerana puasa. Jadi inilah yang menjadi salah satu daripada perkara yang kita nampak manfaat Allah Subhanahu Wa Taala berikan Ramadan kepada kita, dan untuk kita berpuasa dalam bulan Ramadan ini salah satunya kerana keterbatasan perjalanan kita. Kita hadkan sendiri perjalanan kita kerana mungkin kita mengurangkan ruang-ruang yang mungkin melara atau melalaikan ataupun mengelak daripada termasuk daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan salah satu daripada rahmat yang kita mungkin tak sedar. Di samping kita berpuasa, Allah Subhanahu Wa Taala berikan ruang ketakwaan daripada sudut lain. Kerana takwa ini bukan sekadar Allah Subhanahu Wa Taala berikan daripada ibadat khusus. Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketakwaan kepada kita juga daripada ibadat-ibadat sampingan. Jadi ibadat khusus itu adalah dia punya dasar dan tunjang, tiang dia. Daripada ibadat tersebut Allah Ta'ala berikan ketakwaan kepada kita, dan di samping itu ada juga ibadat-ibadat ataupun amalan perjalanan harian kita yang menyebabkan kita ini dapat meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seluruh daripada perjalanan harian kita dan daripada hujung rambut sampai hujung kaki ini dia menjadi ibadat kepada Allah Ta'ala kalau kena dengan cara yang diajar oleh agama. Cuma kalau sekiranya tak dikena kepada ajaran agama, dia menjadi sama ada benda tersebut lara, yang benda yang sia-sia ataupun benda yang boleh mendatangkan dosa kepada kita, na'udzubillah.
Yang dihormati sidang jemaah sekalian, hari ini insya-Allah kita sentuh sikit berkaitan dengan puasa. Kita dah berada masih lagi dalam fasa pertama lah. Fasa pertama dalam awal-awal bulan Ramadan ini, dan boleh dikatakan sebagai penghujung bagi fasa pertama. Kita nak habis dah 10 yang awal ini, berada di hujung. Dan ini mungkin kita boleh istilahkan sebagai fasa saringan. Fasa saringan kita. Jadi melalui saringan tersebut, dia akan melihat sama ada kita ini boleh capai atau boleh sampai kepada fasa yang seterusnya. Kalau main bola ataupun main sukan ni, dia ada awal-awal saringan dia tu. Lepas daripada saringan tu, dia akan naik kepada step yang seterusnya. Kita ni lepas daripada saringan ini, kita akan masuk kepada semi-final terus. Situ iaitu 10 yang kedua. Lepas daripada tu, kita akan masuk kepada final terus. 10 yang terakhir. Jadi mudah-mudahan saringan ini kita lepas untuk masuk kepada semi-final dan juga untuk terus ke final. Menang tak menang itu perkiraan daripada sudut Allah Ta'ala yang catat lah. Cuma kemenangan kita ni kalau dah masuk kepada final itu ada satu rahmat lah. Orang ni kalau boleh masuk pertandingan, masuk final itu satu benda yang membanggakan. Kita boleh masuk final Ramadan ini, Alhamdulillah, itu benda yang membanggakan bagi kita. Dan bila mana dah sampai pada final tersebut, masa tu kita pulun lah, supaya kita ni dapat satu anugerah ataupun pengiktirafan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insyaAllah kita akan sebut beberapa daripada asrarus siyam, rahsia-rahsia puasa, yang mana disebut dalam beberapa kitab dan juga daripada hadis Nabi SAW. Rahsia ini, kalau bahasa kita, kalau kita kata rahsia ni benda yang orang tak tahu. Tetapi bila mana benda tersebut telah terdedah, kita bukan boleh kata benda tersebut dah bukan lagi rahsia. Sebenarnya dia masih rahsia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang masih lagi ada yang tak tahu atau tak ambil peduli. Kelompok ini dah tahu tapi kelompok ini tak tahu. Tapi secara umumnya, benda tersebut masih lagi dalam rahsia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Walaupun orang dah tahu benda tersebut, tetapi masih lagi terkandung dalam rahsia Allah. Maksud Allah Ta'ala buka sikit. Kalau kita cerita kat orang ni, rahsia tu kita cerita supaya dia faham je. Tapi kita tak cerita secara detail. Maka sama juga dengan Allah, rahsia puasa ini Allah Ta'ala bagi tahu, tapi Allah Ta'ala tak bagi tahu secara sepenuhnya. Maka kita nak tahu rahsia-rahsia tersebut. Baik, yang kedua, kalau kita tahu berkaitan dengan sesuatu rahsia ni, kita akan rasa seronok. Contohlah, rahsia berkaitan dengan satu perkara yang besar, kita je tahu. Bila mana kita tahu, kita rasa Masya Allah, untunglah kita, hebatlah kita. Sebab apa? Sebab kita ni antara orang yang terpilih untuk mengetahui sesuatu rahsia. Maka dalam bab puasa ini, kita tergolong daripada orang yang dapat tahu rahsia tersebut. Seronoklah kita. Sebab bila mana kita tahu rahsia, maka kita akan ada di beberapa advantage dia. Nisbah bagi kita yang mana telah dibongkarkan rahsia tersebut. Maka bila mana kita tahu, kita ambillah peluang tersebut, yang mana orang tak ambil, kita dapat ambil. Kan? Tetapi rahsia masih lagi rahsia. Sebagaimana kata Siti Nurhalizah, biarlah rahsia tu kan. Maksudnya rahsia Allah masih lagi dalam keadaan rahsia walaupun kita tahu. Apakah rahsia-rahsia Allah SWT sebut berkaitan dengan puasa? Kita tengok dulu hadis Nabi SAW. Satu hadis yang masyhur, yang biasa kita dengar, termasuk daripada hadis kursi, Allah SWT berfirman, kullu hasanatin bi'ashri amsalihha ila 700 dha'fin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis kursi, setiap daripada kebaikan itu digandakan sampai 10 gandaan sehinggalah kepada 700 gandaan. Nampak tak? Kita punya gandaan itu dinisbahkan gandaan sampai kepada 700. Baik. Bila mana sampai kepada 700, nak katakan dia punya gandaan macam mana boleh jadi? Kalau kita kata bulan Ramadan ini, gandaan bagi sembahyang ibadat fardu, sembahyang fardu ini sebanyak 70. Kita sembahyang subuh pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala gandakan 70. Jadi nak jadi kepada 700 itu macam mana? Maka ulama mengatakan, kemuncak untuk sampai kepada tambahan itu adalah berdasarkan kepada keikhlasan kita. Kan? Jadi ikhlas orang ni tak sama. Ikhlas orang tak sama dan setiap orang tak tahu ikhlas dia sendiri.
Kadang-kadang dia tak perasan kedudukan ikhlas dia macam mana. Apatah lagi dia nak mengukur keikhlasan orang. Kan? Hidup kita ni kita suka ukur ikhlas orang kan. Kadang-kadang kita rasa kita tahu ikhlas orang, padahal ikhlas kita pun kita tak tahu. Kita masuk majlis ilmu ni pun kita tak tahu kita ikhlas pun tidak. Kan? Kita masuk dalam, kita buat ibadat, kita pun tak tahu ikhlas pun tidak. Kita boleh kata ikhlas, tetapi hati kita sebenarnya yang mana menentukan ikhlas ataupun tidak. Kan? Dan ikhlas ini satu perbahasan khusus yang dibahas oleh ulama. Kerana apa? Satu benda yang susah untuk manusia buat, walaupun manusia senang untuk cakap. Tetapi tidak boleh kata bahawa benda tersebut tak boleh dicapai. Boleh dicapai. Wa ma la liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kamu untuk beribadat, melainkan untuk mukhlishina lahuddin, mencapai kepada kedudukan yang ikhlas dalam agama tersebut. Ini dalil Allah Ta'ala suruh ibadat. Maka daripada gandaan-gandaan tersebut boleh sampai kepada 70 sampai kepada 700. Salah satunya, basicnya kalau bulan Ramadan itu adalah basic. Siapa yang buat ibadat fardu, basic. Tapi gandaan lebih tersebut kena bagi orang yang level ikhlasnya. Kan? Level ikhlasnya. Bila mana level ikhlasnya menentukan kadar penambahan dia punya gandaan amal tersebut, ini menunjukkan logiknya bahawa syurga itu berbeza-beza dan martabat iman seseorang itu pun berbeza-beza. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis kursi lagi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Melainkan puasa, kata Allah Taala dalam hadis kursi ini, sesungguhnya aku, dia adalah bagi aku dan aku akan balas sendiri. Ini rahsia. Rahsia yang telah dibongkarkan tetapi masih rahsia. Maksudnya masih rahsia sebab apa? Sebab yang pertama, rahsia itu telah bongkar daripada sudut puasa itu Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala akan balas. Dan tidak ada satu gandaan khusus diletakkan bagi puasa, nak menunjukkan besar. Yang kedua, masih lagi rahsia. Kerana apa? Macam mana kadar pahala puasa itu sendiri menimbulkan persoalan. Cuma di sini nak menunjukkan kepada kita bahawa rahsia puasa tersebut balasannya adalah direct daripada Allah SWT. Seumpama tidak ada lapisan. Kita sekarang ada lapisan. Lapisan apa? Lapisan penulisan daripada malaikat. Tetapi rahsia puasa itu tidak ada lapisan. Hanya malaikat menulis bahawa si fulan bin si fulan puasa. Hari ini dia puasa, hari sekian dia puasa. Hari ini dia puasa wajib, hari sekian dia puasa dengan puasa sunat dan sebagainya. Maka puasa itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kiraan daripada sudut nisbah dia tersebut, adakah lebih 700? Mungkin boleh jadi. Mungkin kurang, wallahu a'lam. Kerana apa? Kerana dia masih lagi dalam rahsia Allah Taala. Walaupun kita kata rahsianya terbongkar, daripada sudut pahala puasa tersebut, puasa tersebut ibadat itu Allah sendiri akan balas. Tapi kadar macam mana kiraannya, kita sendiri tidak tahu. Dia masih lagi rahsia. Lagi apa lagi rahsia yang mana disebut dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan orang puasa? Sabda Nabi SAW, "Walladhi nafsi Muhammad biyadihi la khulu fi fammi sha'im atyabu indallahi min rihal misk." Demi Allah, yang mana diri Nabi Muhammad itu di tangannya, di tangan genggaman Allah Ta'ala, sesungguhnya bau mulut bagi orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi, misik. Jadi sekarang, ini rahsia. Ini rahsia bau mulut. Mulut kita berubah ini biasanya selepas daripada waktu zuhur. Mulut kita berubah selepas daripada waktu zuhur. Tapi bau tersebut bukannya bau kasturi. Kan? Tapi baunya kalau boleh kita nak tutup mulut. Kerana apa? Kerana baunya mungkin tak menyenangkan. Sebab mungkin kerana tidak ada makanan ataupun minuman yang masuk. Baik. Di sini rahsianya, apa yang Allah Ta'ala nak sebut, dan ada apa Nabi SAW bagi tahu kepada kita, bahawa mulut seseorang yang berpuasa tersebut lebih harum daripada bau kasturi. Rahsianya apa? Rahsianya adalah kita berpuasa kerana Allah Ta'ala, maka itulah penyebab kepada bau mulut kita seumpama bau kasturi di akhirat nanti. Dia kaedah. Kan? Kaedah dalam formula Allah Ta'ala ini, antaranya adalah orang yang mana dapat habuan dunia, maka mungkin di akhirat nanti dia tidak akan dapat habuan akhirat. Daripada sudut contoh, disebut dalam hadis Nabi, sesiapa yang minum arak di dunia, maka di akhirat dia tak akan dapat minum arak. Arak akhirat adalah arak dalam syurga, tidak ada sifatnya mabuk. Orang lelaki yang memakai emas, maka dia tidak akan memakai emas di akhirat nanti. Orang yang banyak tidur, orang yang banyak tidur di atas muka bumi, maka dia tidak akan dapat rehat dalam kuburnya kerana banyak persoalan. Siapa yang kurang tidurnya di atas muka bumi, maka dia akan banyak tidur dalam kuburnya, itu banyak rehat. Benda yang terbalik.
walaupun atas muka bumi ini, pada hakikat sekarang ini, mulut seseorang yang berpuasa selepas daripada waktu zuhur, baunya mungkin kurang menyenangkan, tetapi terbalik di akhirat nanti, Allah Ta'ala tukarkan benda tersebut jadi dengan bau yang menyenangkan lebih daripada bau kasturi, kan? Dan benda tersebut kerana apa? Kerana mulut itu berubah kerana berpuasa. Puasa itu kerana apa? Kerana Allah. Jadi kedua-duanya kat situ, perubahannya adalah disebabkan kerana kamu buat ibadat kerana Allah. Maka Allah Ta'ala akan buat itu kerana kerana balas perbuatan atas muka bumi kamu buat kerana aku. Sama juga dalam hadis Nabi SAW ada sebut, sesiapa yang pakai bau-bauan, minyak atar lah bagi kita. Supaya apa? Supaya bukan kerana Allah, tetapi supaya manusia. Manusia pujinya bau sedap, orang kata dia ada duit beli minyak atar ataupun perfume yang mahal-mahal kerana manusia, maka di akhirat nanti dia akan datang di hadapan Allah SWT, tubuhnya dengan berbaunya bau bangkai. Atas muka bumi memang bau sedap. Sebab apa? Dengan perfume-nya, dengan minyak atarnya, dengan kasturi sendiri, dengan outnya, dengan ambar dan sebagainya. Tetapi di akhirat nanti dia datang di akhirat dengan bau seumpama bangkai. Kerana apa? Atas muka bumi pakai itu adalah pakai kerana manusia. Akan tetapi sesiapa yang pakai itu kerana sunnah, dia pakai itu kerana Allah, supaya tidak mengganggu orang, supaya kita dapat pahala, maka di akhirat nanti dia datang akan lebih harum lagi bauan tersebut. Maka sama juga dengan kaedah hadis ini. Mulut seseorang itu jadi bau sedap kerana apa? Nisbah kerana atas muka bumi, mulutnya berubah kerana Allah Subhanahu Wa Taala daripada ibadat puasanya. Nampak tak itu rahsia? Ini rahsia puasa. Daripada satu-satu dibuka kepada kita rahsia tersebut. Tetapi masih lagi bau jadi rahsia. Kerana apa? Bau kasturi itu takatnya mana? Kita beli kasturi RM5, tuan-tuan. Dia tak sampai kepada level kasturi yang betul-betul sedap. Kan? Kalau kita ni jenis pencinta wangi-wangian, kan? Kita kata kasturi ni tak adalah bau sedap sangat. Mungkin yang sedap lagi perfume yang lain daripada luar negara dan sebagainya, 200-300 dan sebagainya. Nisbah bau-bauan tersebut adalah nisbah hidung kita. Kita contohlah, ada satu orang tu kan, dia ajak saya pergi beli perfume. Saya tak pakai lah, dia kata minta teman lah. Masuk kedai perfume yang standard. Dia kata minta tolong tanya. Kita guide dia lah. Sebab dia nak beli. Dia kata cuba tanya ada tak perfume Britney Spears. Wih, ada, bukan nama orang ke? Kan? Dia kata ada nama tu. Sebab dia pernah guna, sedap. Kan? Tanyalah, saya masuk, saya tanya. Dia kata tak ada. Last sekali, dia kata ada yang ni. Saya kata, nak tak yang ni? Dia kata nak. Allah tu dah meninggal lah. Kan? Dia mata, dia buta. Tapi dia minat kepada bau-bauan. Dia kata, yang ni sedap. Sedap bagi dia, tapi tak sedap bagi saya. Kan? Sama juga perfume mahal macam mana, tuan-tuan. Kita beli sampai 200-300, mungkin sampai ribuan. Nisbah hidung kita kata sedap. Tetapi nisbah hidung orang belum tentu sedap. Kalau kita kata, kita pakai perfume tersebut, orang kata, apa ni bau kuat sangat ni? Ini mahal aku beli kat Paris, contoh. Kan? Mahal aku beli macam ni. Apa kamu tak standard bau macam ni pun kata tak sedap. Sebab apa? Hidung orang tak sama. Tapi beza dengan kasturi. Kasturi, fitrahnya Allah Ta'ala letak, walaupun orang tu tak gemar, tak suka, mungkin kita kata tak minat pakai, bukan tak suka, tak minat pakai kasturi tersebut, tetapi bauan hidungnya akan rasa sedap juga. Nisbah bagi kerana kasturi itu salah satu daripada bauan-bauan syurga. Nampak tak rahsia yang Allah Ta'ala nak buka? Jadi mulut orang yang mana berpuasa nanti di akhirat Allah Ta'ala tukar. Jadi sedap, bahkan lebih sedap lagi pada kasturi. Kerana apa? Kerana menggambarkan kemuliaan yang kamu buat tersebut kerana Allah, maka perubahan mulut kamu jadi tak selesa tersebut adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam hadis yang lain ada menyebut berkaitan dengan lagi rahsia bahawa syaitan itu akan berjalan dalam laluan-laluan darah kita. Syaitan ini tuan-tuan, dia adalah makhluk yang bukan ciptaan sebagaimana kita. Sama ada kita nak tahu hakikat dia, tak tahu hakikat dia, itu lain cerita. Cuma wajib kita percaya bahawa syaitan itu wujud. Kan? Macam mana yang sebenarnya macam tu, okey, kita tahu secara basic pun cukup lah. Tak payah nak kaji sangat lah pasal syaitan ni. Kan? Cuma kita tahu dia punya perancangan macam mana, kita nak tepis je dia punya perancangan dia. Maka salah satu daripada dia punya perjalanan kehidupan dia ini adalah mengganggu manusia. Dan macam mana kehidupan dia bersama dengan manusia, dia berada dalam saluran-saluran darah kita. Nabi SAW sebut dalam hadis ini. Kan? Bila mana dia berjalan dalam laluan darah tersebut, maka Nabi SAW kata,
kita sempitkan laluan tersebut, atau kita buat roadblock kita punya laluan darah dalam tubuh kita ini daripada dilalui oleh syaitan dengan macam mana? Bil-ju', dengan cara kita lapar. Lapar ini salah satunya kita dapat melalui puasa. Dan mungkin kita akan dapat puasa, kita akan dapat lapar bukan kerana puasa, tapi kerana kita nak tak makan. Pun sama juga. Maka rahmat daripada kita berasa lapar tersebut, dia akan menyempitkan atau menyusahkan perjalanan syaitan dalam tubuh kita. Dan ini menyebabkan kita ini kurang gangguan. Kita kurang gangguan. Kerana apa? Kerana inilah. Syaitan tak boleh bergerak. Tak boleh masuk pergi sana, pergi sini dalam tubuh kita. Kerana apa? Kerana sifat lapar tersebut. Maka puasa itu salah satu daripada wasilah untuk seseorang itu berasa lapar. Sebab itu tuan-tuan, saya ingat pada awal tahun lebih kurang awal tahun 2000 lah, lebih kurang 2010, 2009 macam tu lah. Wallahualam sekarang saya tak ambil maklumat lah, tak ambil pot lah. Dulu ada mungkin sekarang pun masih ada lagi tapi dengan cara yang berbeza. Dia ada satu gula-gula tu, tapi bentuk coklat lah kan. Kita makan pagi tu supaya apa? Masa sahur supaya nanti kita tak rasa lapar. Supaya kita tak rasa lapar bila mana berpuasa. Kan? Jadi kita kena faham juga apa rahsia puasa ni. Rahsia ni supaya puasa ni supaya kita merasa lapar. Jadi kalau kita tak rasa lapar, cuma nak hilangkan rasa lapar tersebut, rugilah kita tidak dapat daripada hikmah puasa. Hikmah berlapar itu sendiri. Sebab falsafah dalam puasa ini bukan sekadar kita melahirkan simpati saat ketika kita melihat orang susah, tetapi yang besar lagi adalah empati. Simpati ni bila mana kita siannya orang tak boleh makan, kesiannya dalam keadaan kebuluran. Tapi bila mana kita berpuasa, kita empati, kita merasai sendiri. Kesusahan tidak boleh makan. So kesusahan tak boleh makan tersebut kerana apa? Kerana kamu ditahan. Kamu ditahan maka kamu rasa lapar. Jadi biarlah rasa lapar tersebut, yang penting jangan sampai timbul mudarat. Sebab kita memang nak rasa lapar dalam puasa ini sendiri. Kan? Bukannya lapar daripada subuh sampai kepada maghrib, tengok puasa. Kan? Beza kalau kita tak makan. Kita tak puasa tapi kita tak makan hari tersebut, dia punya rasa lapar itu beza. Tapi dia punya ke mana kita puasa, lapar kita tu ada beza. Laparnya berwaktu, laparnya mungkin kita boleh tahan. Lapar tersebut penat macam mana pun kita masih lagi dalam ada kekuatan. Kerana apa? Kerana rahsia puasa. Rahsia puasa. Kan? Contoh macam ayah saya. Sekadar kongsi doa-doa mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesihatan kepada mak ayah saya kan. Ayah saya ni dia kencing manis. Kalau puasa kami bimbang lah. Kalau musim puasa bimbang. Mesti kita tanya, abah macam mana boleh puasa? Boleh. Tapi dia penat dia. Masuk je kadang-kadang paling awal lepas zuhur. Lepas zuhur tu memang dah tak terbangun dah. Kadang-kadang dapat dekat maghrib. Kadang-kadang dekat lepas daripada asar. Kan? Kita akan pantau tengok dia. Kan? Sebab apa? Sebab dia orang kencing manis ni dia akan ada efek bila mana dia tak makan kan. Tapi Masya Allah sebab apa dia boleh tahan? Kan? Masih boleh habiskan. Tapi bila mana dia dalam 1 bulan dia boleh habiskan macam tahun lepas Alhamdulillah, tahun sebelum ni boleh habiskan. 1 bulan boleh habis tu. Seronoknya kita. Dalam sehari, setengah hari, dalam 12 jam tu tak boleh makan. Ada lagi kekuatan. Kekuatan tu daripada mana? Kekuatan itu datangnya daripada rahsia puasa. Siapa yang ada mungkin yang kencing manis dan sebagainya, cuba tengok. Kalau mungkin bulan bukan puasa, kita rasa lain. Tak tahan itu lain. Tapi bulan puasa kerana apa kita boleh tahan? Kerana rahsia. Rahsia puasa yang Allah Ta'ala letak. Dan Sayyidatina Aisyah pernah dibagi tahu kepada Nabi SAW. Dawami qar'i babil jannah. Sentiasalah kamu ketuk pintu syurga. Nak ketuk pintu syurga macam mana? Pintu syurga pun tak tahu kat mana, syurga pun tak tahu kat mana. Tapi Nabi kata sentiasa kamu ketuk pintu syurga. Maka kata Sayyidatina Aisyah tanya macam mana? Bimaza, dengan apa ya Rasulullah? Qala bil ju' dengan kamu lapar. Dengan kedudukan kamu sentiasa lapar itu, banyak berlapar daripada kenyang, itu adalah salah satu daripada gambaran kamu boleh masuk syurga. Ketuk pintu ni maksudnya nak masuk tuan-tuan. Kan? So umpama hadis yang mengatakan orang di akhirat nanti yang dapat bau syurga tersebut, itu gambaran dia boleh masuk. Kan? Gambaran dia akan masuk pada syurga, itu kita kata berita gembira. Apatah lagi itu bau yang ni masuk ketuk dah ni. Masuk kita depan pintu dah ni. Ketuk pintu syurga menggambarkan bahawa peluang untuk masuk syurga. Kerana apa? Kerana sentiasa berlapar. Dan salah satu berlapar dengan cara berpuasa. Maka perbanyakkanlah puasa. Dan bulan puasa kita dah puasa dah. Bulan selepas daripada puasa, bulan Ramadan, usahakan. Dan sebab itulah kalau kita tengok cerita-cerita
Hasirah-sirah berkaitan dengan Nabi SAW masuk dapur, tanya isterinya ada makanan, kata tak ada makanan. Kadang-kadang tak berasak dapurnya macam mana. Weh, kesiannya Rasulullah, miskinnya Rasulullah. Bukan nampak daripada sudut itu, tetapi nampak Nabi nak mengajar kepada kita rahsia berlapar itu. Rahsia daripada sudut kurangnya makan adalah untuk mendapatkan salah satunya pintu untuk mengetuk pintu-pintu syurga, untuk dapat syurga itu sendiri. Dan salah satu daripada rahsianya adalah melalui ibadat puasa. Kan? Itu antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Banyak lagi hadis-hadis berkaitan dengan rahsia-rahsia yang akan dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam rahsia tersebut masih lagi ada rahsia. Kita duduk kat situ. Maka itulah yang kita nak dalam ibadat, mencari rahsia ibadat. Kita duduk sembahyang tuan-tuan daripada lama mana? Isbah umur masing-masing. Ada yang sembahyang dah 50 tahun dah sembahyang. Alhamdulillah tak pernah tinggal. Ada yang dah 30-40 tahun tak pernah tinggal. Dan itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa rahsia daripada solat tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala membuka sedikit-sedikit rahsia tersebut dalam ibadat-ibadat tertentu. Orang yang mana ibadat puasanya dah cantik, maka Allah Ta'ala akan buka sedikit rahsia supaya dia dapat tahu dan dia dapat merasai. Yang mana ada belum lagi setengah orang itu Allah Ta'ala bagi benda tersebut. Orang yang mana ibadat sembahyangnya cantik, ibadat sembahyangnya makin lama makin baik, maka Allah Ta'ala akan buka sedikit demi sedikit rahsia Allah Ta'ala. Rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni terlalu banyak kita tidak tahu. Dan kerana apa orang ini dia boleh bangun tahajud tiap-tiap malam? Kerana Allah Ta'ala dah buka rahsia yang menyebabkan dia merasai keseronokan. Ini dulu dia tak dapat, tapi sekarang dia dah dapat. Sebab tu tak pelik orang yang dah terbiasa dengan sembahyang tahajud, sembahyang malam ni, kerana dia dah dapat rahsia tersebut. Kenapa orang boleh sentiasa berpuasa? Saya jumpa kawan saya, Masya Allah, kita tak boleh buat, tapi kita ambil kekuatan daripada dia lah. Puasa 3 bulan berturut-turut, Syakban, Ramadan, Rejab, Syakban, Ramadan, itu kelaziman dia. Kita kata Allah entah ni baguslah, anak pun tak boleh buat. Dan kita boleh dalam beberapa bulan, beberapa hari pun rasa dah hebat dah tu. Sebab apa dia boleh buat benda tersebut? Rahsia. Saya jumpa seorang daripada orang alim dan boleh dikatakan tiap-tiap hari ataupun 9 hari puasa je. Ada yang saya jumpa tiap-tiap hari puasa, Masya Allah. Kerana apa? Kerana rahsia tu Allah Ta'ala buka. So tanya diri kita, apakah rahsia-rahsia yang telah Allah Ta'ala buka dalam kehidupan kita ini, dalam ibadat-ibadat, hasil daripada ibadat-ibadat tertentu. Dan dalam Ramadan ini, cuba lagi kita selongkar rahsia-rahsia Allah Ta'ala daripada ibadat puasa. Supaya apa? Supaya keseronokan dalam ibadat, ketakwaan kepada Allah SWT itu makin tambah. Bukan statik puasa. Orang puasa, kita puasa juga. Dan orang buka puasa, kita pun buka puasa. Buka puasa kita biar ada beza dengan buka puasa anak-anak kita. Buka puasa kita tahun ni biar ada beza dengan buka puasa tahun lepas. Apa beza dia? Menu ke? Menu tak ada cerita lah. Buka YouTube Cik Nong, tak Cik Nong, Khairul Ami. Habis benda yang kita buka tu, itu kita punya dia panggil apa? Penambah baikan makanan. Tak apa, silakan. Itu sunat untuk menggembirakan orang rumah, tapi ahli keluarga. Tapi dalam masa sama, macam mana kedudukan adab kita bila mana buka puasa? Apa rahsia yang kita dapat daripada saat tersebut? Keseronokan tersebut kita dapat, satu hal. Daripada sudut kenikmatan kita dapat benda tersebut, satu hal. Rahsia yang makin lama makin Allah Ta'ala buka sikit-sikit, itu satu hal. Kita mencari, sentiasa mencari. Dan cari tersebut mesti dengan ilmu. Satu, dan ilmu tersebut didasarkan untuk apa? Untuk kita kejapkan dan kita hebatkan kita punya amalan kita. Maka di sini Allah Ta'ala buka rahsia. Kita nak sangat tuan-tuan perempuan sekalian, rahsia tu Allah Ta'ala buka. Supaya apa? Supaya kita ni orang yang makin lama sebut saja ibadat, sebut saja benda baik, kita antara orang yang baik, orang yang bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada pengampunan Tuhan kamu sampai habis hayat disebut tersebut. Baik, kembali. Itu antara rahsia puasa. Lagi disebut oleh antaranya Imam Ghazali rahimahullah taala, disebut berkaitan dengan pengenalan awal berkaitan dengan puasa. Ini pun kita boleh tengoklah. Kita boleh tengok dalam kitab-kitab yang lain. Cuma saya nak sentuh berkaitan dengan jenis-jenis puasa. Ini pun biasa kita dengar. Pada hakikatnya sebelum tu kita nak sebut, puasa-puasa ni bukan kita nak buat banding. Hidup ni jangan terlalu banyak buat perbandingan. Lebih-lebih lagi perbandingan daripada sudut dunia. Bahaya Awwalu man qasa iblis. Awwalu man qasa iblis. Antara yang terawal yang suka yang buat perbandingan itu adalah iblis. Bila Allah SWT suruh iblis itu sujud pada Nabi Adam.
usjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Sujud sebagai tanda hormat, bagi penghormatan. Maka dia tak sujud. Aba wastakbara, keras kepala dan enggan. Kerana apa? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kamu ciptakan dia daripada tanah, kamu ciptakan aku daripada api. Nampak tak perbandingan? Tetapi kalau perbandingan daripada sudut akhirat, boleh buat. Amalan-amalan keakhiratan kita buat perbandingan. Ya Allah, hebatnya amal dia, aku tak kuat, aku kurang lagi. Dan bila mana buat perbandingan tersebut, buatlah perbandingan biar kita makin bawah. Kita makin bawah. Supaya apa? Supaya kita ini up sebagaimana dia. Kalau kita tengok orang yang bawah daripada kita, dalam perbandingan akhirat kita, maka kita rasa selesa, cukuplah. Maka kita takkan ada perubahan. Maka puasa ini, kita kena tengok kepada dua sudut tersebut. Dua-dua. Bukan selama-lamanya tengok kepada orang atas, kat bawah pun tengok juga supaya kita upgrade lah. Tengok pada orang atas, tengok kepada orang yang lebih bawah supaya kita upgrade. Bila mana kita berpuasa, biar ada perbezaan puasa kita, yang pertama puasa kita yang sekarang dengan puasa yang sebelum. Yang kedua, beza puasa kita dengan puasa anak-anak kita. Anak kita puasa, anak-anak yang kecil lah, bukan anak-anak yang besar kan. Anak-anak yang kecil tu, umur mungkin darjah sekolah rendah dan sebagainya, dia orang berpuasa kerana apa? Mungkin kerana mak ayah tawarkan hadiah, tawarkan duit raya. So sekarang kita ni Allah Ta'ala tawarkan apa yang menyebabkan kita berpuasa? Adakah kerana kita malu dengan orang? Adakah kita malu dengan anak? Ataupun kita malu dengan Allah? Dan kita nak mendapat tawaran Allah? Itu persoalan yang pertama. Dan ini akan memberi kesan kepada perubahan puasa kita. Kerana puasa ni asalnya as-shaum, puasa ni menahan ini asalnya daripada sudut banyak yang kita boleh lihat. Antara cerita yang berlaku kepada Sayyidatina Maryam, mak kepada Nabi Isa AS. Mak kepada Nabi Isa AS. Bila mana dia ini dijaga oleh Nabi Zakaria, duduk pada tempat dia, tak keluar, betul-betul mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda pelik-pelik dah Allah Taala cerita dalam Quran. Satu hari tiba-tiba seorang lelaki masuk, maka terkejutlah Maryam. Kerana apa? Kerana tempat tersebut tak pernah dimasuki oleh lelaki, melainkan Nabi Zakaria saja yang menjaga dia. Maka ditanya kepada kamu, dia tanya kepada lelaki itu, siapa kamu? Dia kata, jangan bimbang, jangan takut. Sebab dia adalah malaikat yang mana datang nak bagi tahu kepada Maryam bahawa dia akan mengandung. Dan maka berlakulah dialog di sana. Maka bila mana berlakunya dialog di sana, maka berkaitan dengan bahawa dia akan mengandung tersebut, maka Maryam seumpama mempertikaikanlah sebab dia tidak pernah disentuh oleh lelaki. Maka mana bukti dia, macam mana cara nak bawa perjalanan tersebut kehidupannya, maka salah satunya dipesan kepada dia, bila mana kamu melahirkan anak itu nanti, maka kamu jangan berkata-kata. Maksudnya kamu berpuasa. Puasa yang digunakan dalam Al-Quran tersebut menggambarkan jangan kamu berkata-kata. Itu pun puasa juga. Jadi sekarang salah satu daripada elemen puasa kita sekarang ini dalam bulan Ramadan adalah puasa kata-kata. Bukan tak bercakap terus, tetapi menahan cakapan daripada benda yang dilarang. Menahan percakapan daripada benda yang melarangkan. Menahan percakapan daripada benda-benda yang boleh menyebabkan kita ini timbul perbalahan dan seumpama dengannya. Itu pun puasa juga. Dan jadi puasa ini dilihat pada sudut asasnya adalah menahan daripada sesuatu perkara, antaranya menahan percakapan dan menahan tindakan. Tapi daripada sudut definisinya, menahan daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat tertentu daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Itu daripada sudut definisi fiqahnya. Tetapi ditambah lagi dengan definisi puasa pada sudut tasawufnya. Daripada sudut rahsianya adalah menahan anggota-anggota kita, termasuklah nafsu kita, daripada perkara yang boleh menyebabkan kurangnya nilai pahala puasa. Jadi nampak tak buat perbandingan sedikit? Kalaulah aku ni puasa hanya duk tahan lapar dan dahaga, apa beza puasa aku dengan anak aku? Anak aku tahan lapar dan dahaga juga. Kan? Maka masa dia tu rasa penat, kita bagi handphone, main tengok YouTube dan sebagainya. Kita sama juga ke? Anggaplah soalan ini saya tanya diri saya sendiri, bukan tanya tuan-tuan perempuan. Jadi kita pun dia tengok, anak pun tengok TV bulan puasa. Sebab apa? Kita bagilah nanti kalau tak diminta nak buka puasa dan sebagainya. Kita pun duduk tengok Samarinda, duduk tengok drama sangat, duduk tengok Netflix dan sebagainya. Apa beza puasa kita dengan puasa anak kita?
Pernah tak kita fikir pada tahap macam tu? Sebab apa? Sebab kita nampak aku tahan lapar dan dahaga daripada awal subuh, awal fajar sampai maghrib. Itu ke puasa kita? Maksudnya kita ini tak ada peningkatan daripada sudut amal ibadat. Yang kita tingkatkan apa dia? Kita duk tingkatkan dunia kita saja. Maaf bahasa mungkin kasar tapi itu mungkin realiti kepada diri saya sendiri. Duk fikir nak tukar kereta, duk fikir nak renovate rumah, duk fikir dah baju raya. Benda tak salah Duk fikir nak buat benda ni, nak fikir benda ni, fikir benda ni. Benda-benda tu banyaknya dunia. Daripada fikir nak ubah dan nak upgrade ibadat tu. Kan? Salah satu ibadat puasa ni. Alang-alang dah masuk dalam puasa, ibadat betul-betul. Ubah balik supaya ada peningkatan daripada sudut amal ibadat. Lepas tu kita pun tengok orang yang lebih atas. Tadi tengok orang yang bawah. Kan? Lepas tu kita tengok orang yang atas. Tengok orang bawah jangan ada perasaan menghina. Tengok orang yang bawah daripada kita supaya kita rasa aku perlu berubah. Tengok orang yang lebih hebat daripada kita, lebih atas daripada kita. InsyaAllah bulan Ramadan hebatnya dia. Sembahyang tarawih penuh, baca Quran pun banyak, nampak daripada sudut akhlak pun berubah. Aku macam mana tanya persoalan tersebut. Ini perbandingan yang dibenarkan dalam keakhiratan. Daripada sudut ukhrawi, akhirat kita. Buatlah perbandingan. Supaya apa? Supaya peningkatan ibadat itu berlaku. Jadi hanya jangan puasa daripada puasa zahiri itu sahaja. Baik. Untuk kita dapat rahsia puasa tersebut, maka mari kita tengok jenis-jenis puasa untuk kita upgrade. Maka ulama' memecahkan kategori puasa ni kepada 3 bahagian. Ini kita pun dah maklum dah. Tak apa kita buat revision balik. Yang pertama, saumul umum. Puasa orang awam. Puasa orang awam itu masyarakat biasalah. Kan? Yang kedua, saumul khusus. Puasa orang yang khusus. Kan? Orang yang dah dapat level dia tinggi sikit. Wasaumu khususul khusus, wasaumu khususil khusus. Puasa orang yang lebih khusus lagi. Maksud, kalau senang faham macam ni. Puasa orang biasa, puasa VIP, puasa VVIP. So sekarang kita duduk pada kedudukan puasa orang awam dahulu. Dan sebab ini asasnya kita. Maka kata ulama, puasa orang awam ni apa dia? Fahuwa kafful batni wal farash an qada'ish syahwah. Iaitu menahan perutnya dan syahwat dan kemaluannya daripada menunaikan syahwat. Itu mengikut kehendak syahwat. Syahwat makan, syahwat seksual, itu adalah basic bagi orang yang berpuasa sebagai puasa orang awam. Kita tahan tak perut kita daripada syahwat makan minum? Ya, kita tahan. Buktinya macam mana? Orang tak ada pun kita tak makan. Nampak tak? Masa tengah masak tu, angkat sikit sambil goreng. Boleh je ambil sikit letak dalam mulut makan. Orang tak tahu pun. Tapi sebab apa? Sebab kita berpuasa. Kita tahu berpuasa. Level kita ketika itu adalah level puasa. Puasa kita menahan daripada perut kita ni. Masuk apa saja boleh membatalkan puasa, kita betul-betul tahan. Yang kedua, menahan daripada kemaluan kita. Tahan daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bersama dengan pasangan dan seumpama dengannya. Dan kerana apa? Kerana kita tahu, sekarang aku puasa. Aku tak boleh buat benda tersebut. Okey, ini ada tak dalam diri kita? Basically ada. Asasnya memang ada. So kita up sedikit. Kalau benda tu dah ada, takkanlah nak duduk pada setik macam tu. Kekal, tak berubah je. Tak nak. Naik sikit. Iaitu puasa golongan VIP. Dia panggil saumul khusus. Iaitu fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli an jami'il atham. Menahan penglihatan, pendengaran. Menahan penglihatan kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita daripada sekalian dosa. Tadi puasa secara basic hukum fiqh. Sekarang bawa puasa tersebut dan ditambah lagi puasa apa dia? Puasa panca indera. Puasa panca indera ni maksudnya anggota-anggota panca indera yang Allah Ta'ala bagi pada kita tersebut, maka dipuasakan juga walaupun dia tidak membatalkan pada hakikatnya. Dia tak batal. Contoh, mata ni duk tengok je maksiat. Banyak maksiat duk tengok dalam keadaan dia puasa. Batal tak puasa dia? Tak batal. Puasa tapi telinga ni Masya Allah duk dengar je benda-benda yang boleh mendatangkan dosa. Bahkan dosa besar. Batal tak puasa? Tak batal. Itu bagi orang yang mana duduk pada kedudukan puasa umum. So kalau telinga masih tak jaga, mata masih tak jaga, lisan masih tak jaga, tangan kaki tak jaga juga, level kita masih lagi puasa orang biasa je. Kan? Maksudnya kalau masuk dalam dewan tu kerusinya kursi-kursi belakang lah kita. Itu level kita lah tu. Kan? So kalau kita nak upgrade, naik level sedikit,
puasa VIP tu, mata jagalah. Mata jaga. Kurang-kurangkanlah tengok media sosial. Kurang-kurangkanlah tengok media sosial. Itu teguran pada diri saya sendiri, orang cakap ni. Kurang-kuranglah buka Facebook. Kalau kita tahu Facebook tersebut banyak mudarat. Kalau Facebook kita memang saluran semuanya bermanfaat, buka. Tak ada masalah. Buka Facebook, kita link, kita friend pula dengan orang-orang yang daripada kalangan orang alim ulama, grup-grup yang sentiasa kongsi share benda-benda yang baik, tak apa, silakan. Tapi jangan kurangkanlah sedikit. Teruskan tak apa, tapi kurangkan sedikit. Banyakkan melihat kepada benda-benda yang daripada Al-Quran secara khususnya. Sebab bila mana media sosial ni, dalam benda baik ada benda buruknya. Sedar tak sedar je. Kurang-kuranglah ber-YouTube. Kurang-kuranglah share konten-konten yang kadang-kadang tak ada manfaat. Kalau share konten benda ada manfaat, tak ada masalah. Tapi kalau jenis dia, hidup dia berniaga macam tu, silakan, tidak ada masalah. Tapi kawallah. Kalau boleh TV tu rehatkanlah. Kesian juga TV hari-hari je bergerak. Nak tayang pada kita. Tak apa, aku bayar dia punya bil api dan sebagainya. Betul. Tapi kurang-kurangkanlah. Biarlah dia rehat seketika. Anggaplah TV tu ambil tu tutup bro untuk 1 bulan. Kalau nak buka juga, tapi pada waktu-waktu yang tertentu dan pada siaran-siaran yang tertentu saja yang mendatangkan manfaat. Mata kita, telinga pun sama. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya sekadar melontarkan persoalan supaya saya sendiri jawab dan kita sama-sama jawab. Bukan persoalan untuk menghina atau menjatuhkan, tidak. Kalau nisbah umur kita sekarang, lagu-lagu masih lagi kita minat, agak-agak lah sampai bila kita nak berhenti benda tu. Saya tak kata totally lagu itu haram. Bahkan ulama' fiqh mengeluarkan dia punya guideline dia. Contoh, kalau saya orang lelaki, dengar orang lelaki menyanyi, tak ada masalah. Makruh sampai tahap macam tu. Kalau sekiranya konten dia, konten yang tak ada benda yang baik pun, sekadar cerita, yelah konten yang mungkin lara je mungkin kan. Tak sampai kepada tahap dosa. Tapi melainkan kalau benda tersebut orang lelaki tapi ada unsur-unsur yang haram, tak dosa. Orang perempuan dengar orang perempuan nyanyi, tak ada masalah. Maksud tak ada masalah, tak sampai kepada kedudukan haram. Basicnya boleh lagi. Tapi kalau berubahnya, jadi haram. Tapi kalau yang sebaliknya, hukum bukan jadi berubah. Lelaki dengan perempuan nyanyi, perempuan dengan lelaki nyanyi. Kan? Itu tak ada masalah lah. Kita kata, tetapi kita tanya sampai bila kita nak hidup dalam keadaan hiburan? Bukannya kita tak boleh hidup kalau sekiranya kita tak ada hiburan. Kita boleh hidup. Cuma kadang-kadang kita tak sanggup untuk melepaskan. Kita merasakan keseronokan. Betul, hiburan ini mendirikan kedamaian, menghilangkan stres, membetulkan mood kita. Habis Al-Quran itu tak boleh ke betulkan mood kita? Al-Quran tu tak boleh ke untuk memberikan satu keadaan yang menghilangkan stres? Tak boleh ke Al-Quran itu menjadi satu hiburan sampai bila-bila? Walaupun Nabi SAW tak halang hiburan, tetapi kedudukan kita itu kena tengok juga sahabat-sahabat tertentu. Ada yang Nabi biarkan. Kerana apa? Kerana level-level tertentu. Tapi Nabi hidup tak dengan hiburan. Sahabat-sahabat yang kibar, sahabat hidup tak dengan hiburan. So kita ni macam mana? Jadi kurang-kurangkanlah dan kalau boleh tinggalkanlah. Dalam bulan Ramadan ni daripada sudut pendengaran kita. Itu puasa, VIP tu. Lisan kita, mulut kita. Kalau mulut kita, kalau kita boleh tahan. Kalau boleh tahan, tak boleh tahan pun kena tahan juga. Daripada bercerita berkaitan dengan benda yang insyaAllah kita tak cerita benda buruk, tapi kadang-kadang terlepas juga. Tapi kadang-kadang nak je sembang. Nak je sembang-sembang benda-benda yang kadang-kadang tak ada manfaat, kita kawal. Tapi kalau benda tersebut sampai bermanfaat, silakan. Tidak ada masalah. Tapi kalau boleh kadang-kadang kita kurangkan. Sebab itu dalam bahasa hadisnya, diam ini dia ada dua. Bahasa Arabnya dia ada dua lah. Dalam bahasa hadis pun ada sebut. Yang pertama, yang kita kata diam itu adalah diam as-sukut. As-sukut. Sukut ni diam. Biasa kita guna dalil as-sukut alamatur ridha. Orang yang diam ni alamatnya adalah orang yang redha lah. Contoh tanya-tanya macam ni, diam tu maksudnya mengaku dah tu kan. Dia diam. Ada satu lagi as-samtu. As-samtu ni pun diam juga. Di mana beza di antara dua benda tersebut? As-samtu ini, diam ini pada kedudukan kita boleh bercakap. Bahkan kita boleh bercakap berkaitan kebenaran. Berbeza dengan as-sukut tadi tu. Cuma saya nak fokuskan kepada as-samtu. Tadi kerana disebut dalam hadis Nabi SAW.
Kedudukan kita boleh kawal percakapan kita dan kita sengaja tak bercakap walaupun benda tersebut, benda tersebut tak mendatangkan dosa, itu salah satu daripada sifat-sifat yang mulia. Ya betul, kita tak bercakap, kan? Benda yang tak elok. Tapi benda tersebut benda tak elok juga, kan? Boleh je bercakap sembang dan sebagainya. Tapi kita kurangkan sedikit. Itu salah satu daripada kebaikan sebagai orang Muslim. Puasa daripada sudut percakapan. Kan? Satu, kalau kita jumpa dengan orang pendiam, dan kita kata, aku tak sukalah duduk ngasih dia. Pendiam sangat. Kadang-kadang kita duduk dengan orang pendiam ni rahmat, tuan-tuan puan-puan. Sebab apa? Dia mengurangkan kita punya radio kita. Bahasa. Mengurangkan radio kita ni, mulut kita. Sebab kalau kita duduk dengan orang pendiam, dan dia diam atau diamnya angguk, kita tanya 10 patah, dia jawab sepatah aja, itu menyebabkan kita kurang bercakap. Tapi kalau kita ni sama-sama radio, maka pada masa tersebut dia akan bersiaran berjam-jam tanpa henti. Kerana apa? Engkau jawab, aku jawab. Engkau cakap, aku cakap. Maka bimbang di sana adanya tercicir perkataan yang menyebabkan dosa. Puasa lagi tangan, puasa lagi kaki dan sebagainya, itu puasa secara VIP. Dan yang ketiganya, yang terakhir adalah puasa VVIP. Letaklah VVIP itu berapa, V berapa, nak menggambarkan level puasa yang tinggi. Apa dia? Puasa orang umum dia dah ada dah. Dia masih mengekalkan. Lepas tu dia tambah lagi dengan puasa VIP tadi. Puasa anggota zahir dia, panca indera dia sebagainya. Puasa VVIP ini saumul qalbi, iaitu puasanya hati. Bukan sekadar zahirnya puasa, bukan sekadar anggotanya puasa, tetapi dia tambah satu lagi benda yang besar, iaitu puasanya hati. Puasanya hati itu daripada kecenderungan keduniaan, fikir hal dunia, kecenderungan untuk melakukan benda yang tak elok dan sebagainya, dia puasa sampai tahap situ. Dia puasakan daripada memikirkan urusan dunia. Dia puasa daripada kecenderungan hati ke arah dunia. Ini puasa VVIP. Kan? Maksudnya kecenderungan dia adalah kepada redha Allah. Kecenderungan dia adalah kepada ketaatan. Kecenderungan dia adalah kepada takwaan. Mana cenderungnya? Hati. Bila mana hati cenderung, maka perbuatan zahir itu akan terbina. Dan maka kita puasakan hati kita dengan cara macam mana? Cukup-cukuplah kita fikir kejahatan orang, kita fikir je kejahatan kita, keaiban kita untuk kita betulkan. Cukup-cukuplah kita duk sangka buruk pada orang, kerana orang tersebut pun tak buat, hanya sangka-sangka kita saja. Cukup-cukuplah kita ni untuk berhasad dengki kepada orang, kerana hasad dengki kita tersebut tidak menambah sedikit pun kebaikan kepada kita. Dan cukup-cukuplah kita keterlaluan banyak untuk berkhayal, bercita-cita dengan cita-cita dunia, kerana cita-cita dunia tersebut dia hanya sementara. Tidak salah, tetapi kurangkan. Puasalah hati ini dengan untuk mendapat cita-cita atau ke arah cinta-cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu level puasa. Maka daripada inilah yang kita akan dibongkarkan dengan rahsia-rahsia lagi. Rahsia-rahsia yang kita akan dapat daripada perbuatan ibadat kita. Dan saya tutup dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam satu hadis, khamsum yutirna as-sa'im. 5 perkara yang akan menyebabkan batal puasa seseorang. Al-kadhib, wal-ghibah, wal-namimah, wal-yaminul kadhibah, wal-nadhar bisyahwah. Cakap menipu, mengumpat, mengadu domba, sumpah palsu, dan juga melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat. Ini Nabi kata boleh menyebabkan batal puasa seorang. Batalnya apa? Batalnya pahala. Bukanlah kalau orang tu pergi mengumpat, batal dah puasa dia. Kalau macam tu makan teruslah. Tak. Dia batal pahalanya. Jadi orang yang masih lagi dalam keadaan berpuasa tetapi masih lagi ada sifat cakapnya, masih lagi menipu, masih lagi duk mengumpat, masih lagi duk mengadu domba, duk melaga-lagakan orang, masih lagi dalam keadaan ada sumpah yang palsu, dan masih lagi melihat kepada benda-benda yang dilarang dengan syahwatnya, maka orang ini terbatal dia punya pahala puasa. Dia hanya mendapat kepenatan dalam menahan lapar dan minum, tetapi dia tidak mendapat daripada sudut pahala ganjaran yang Allah SWT sediakan kepada orang berpuasa. Maka sekadar itulah yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Kita buat rumusan, kita mencari rahsia dalam ibadat. Kenapa kita mencari rahsia dalam ibadat? Supaya kita mendapat kenikmatan dalam ibadat. Kenapa kita nak mendapat kenikmatan dalam ibadat? Supaya kita mendapatkan keseronokan bila mana kita ini buat ibadat pada Allah Ta'ala, bukan untuk mendapat habuan dunia, tapi kerana kita buat itu kerana Allah.
kenikmatan tersebut adalah kerana Allah. Sebab apa ibu-ibu bangun masak untuk anak-anak dan suami untuk bersahur tadi? Kerana rasa seronok. Kadang-kadang lepas daripada masak, buka puasa makan sikit je. Anak tanya, suami tanya, sebab apa makan sikit? Sebab apa? Sebab kita seronok tengok ahli keluarga kita makan. Kerana apa? Kenikmatan dan kepuasan tersebut kita dapat. Masak sedap, kita dapat kepuasan. Walaupun kita rasa kita pun puasa juga, tapi kita kenyang dengan kepuasan tersebut. Maka kita dapat kepuasan, kita dapat kekenyangan daripada ibadat. Salah satunya dengan kita mendapatkan rahsia-rahsia puasa, rahsia-rahsia ibadat. Maka dalam bulan Ramadan ini, carilah rahsia-rahsia puasa supaya Allah SWT mencampakkan kenikmatan, keseronokan, kebeningan dalam kita beribadat kepada Allah SWT, dan supaya Allah Ta'ala mencampakkan keikhlasan dalam ibadat kita, dan supaya Allah Ta'ala mengangkat kedudukan puasa kita ini bukan duduk pada setik yang sama, tetapi Allah Ta'ala mengangkat kepada kedudukan VIP ataupun VVIP untuk mendapatkan satu rahsia yang besar dalam ibadat yang besar itu, berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya mohon maaf, bahasa contoh saya mungkin ada di sana terkasar atau tak sesuai, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat di sebalik perkongsian yang sedikit ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh ke nak tanya soalan ke Ustaz, boleh ke? InsyaAllah boleh satu soalan. Okey, siapa-siapa yang jemaah yang ada nak bertanya dengan Ustaz, silakan. Ada tak yang okey, silakan. Ini very simple question, basic lah sebenarnya, tapi ada keraguan. Kita faham bahawa waktu imsyak tak boleh makan kan Ustaz? Ya. Kena berhenti terus kan Ustaz? Macam mana waktu imsak? Bila masuk waktu imsyak kan, dah habis, nak masuk subuh, kita tak ada makan lah kan? Okay. Lepas tu, kalau makan batal puasa. Tapi ada satu baru ni, dia kata, saya pun tak tahu nak percaya ke tak. Kalau terpaksa macam dia makan ubat, tak ada makan ubat ke apa, masa orang bang subuh tu sempat lagi makan dia tu, sempat makan ubat tu, dia kata. Macam mana Ustaz? Oh, okay. Baik, insyaAllah. Baik, saya cuba jawab. Baik. Imsak ini adalah menahan. Jadi kalau kita tengok dalam takwim kita itu, imsak itu adalah, kalau bahasanya bukan imsak untuk berhenti makan. Maksudnya itu permulaan untuk kita berhenti untuk bersedia masuk kepada waktu yang betul-betul puasa. Jadi biasanya imsak ini kalau dalam takwim kita adalah 10 minit sebelum daripada waktu subuh. Jadi persoalannya yang ditanya tadi, boleh tak kita makan ketika mana imsak? Jawapannya boleh, kerana dia tak masuk lagi waktu subuh. Yang wajib berhenti itu saat ketika masuk waktu subuh, bukan ketika mana azan subuh. Kena faham tu, dua benda berbeza. Sebab azan ni kadang-kadang awal, kadang-kadang lewat. Yang awal 4 minit pun dah kecoh, dah habis puasa orang ni. Kalau bab puasa ni pun kena tengok betul-betul masuk tak masuk waktu. So sekarang ketika mana kita nak ukurkan bermulanya puasa kita adalah bila mana waktu masuk waktu subuh. Okey, sekarang kita kata 6-2 minit masuk waktu subuh. 6-2 minit masuk waktu subuh, maka bermula daripada ketika itulah bermulanya puasa kita. Kalau pukul 6 boleh lagi makan, boleh lagi. Boleh minum lagi, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab belum masuk waktu lagi. Jadi dalam waktu imsak adalah waktu yang disusun oleh ulama supaya apa? Supaya kita itu dah boleh berhenti dah makan dan ada berbaki 10 minit tersebut ruang untuk kita bersedia. Dan mungkin di situ ruangnya diambil untuk kita itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak baca Quran. Sebagaimana sebut dalam hadis, kadar 10 minit itu cukup untuk baca Quran lebih kurang 30 ayat sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadarnya lebih kurang macam tu. Baik, kalau sekiranya azan subuh, macam mana kita nak buat? Boleh tak kita makan hatta kita nak makan ubat? Apa yang masuk dalam tubuh kita ketika mana masuknya waktu subuh, maka dah dikira sebagai batal puasa. Sama ada dengan namanya obat ke, dengan namanya air ke? Dengan nama air ataupun dengan nama obat, semuanya tak boleh. Kalau masih lagi dia berbaki dalam mulut kita, duk mengunyah, maka pada masa tersebut
kata ulama tak boleh untuk kita telan. Kerana apa? Kerana dia duduk dalam had zahir. Had batin ni kat sini ke bawah. Mulut ni dalam had zahir. Tiba-tiba kita memasukkan yang had zahir kepada had batin, sedangkan pada waktu ketika itu kita masih lagi kita dah berpuasa, maka batal puasa kita. Jadi pada ketika itu, Ustaz, saya tak boleh, saya kena makan ubat. Ya, kena makan ubat tapi dah terlepas, nak buat macam mana? Maka teruskan puasa. Bila mana kita teruskan puasa tersebut, ada mudarat yang boleh menyebabkan bertambah sakit atau boleh menyebabkan dengan libatkan nyamuk, buka je puasa. Lepas tu, kita qada puasa. Puasa. Assalamualaikum Ustaz. Saya minta maaf, saya tanya bab solat boleh tak? InsyaAllah. Ustaz macam ni, kalau kita nak qada kalau solat kita, sembahyang kita, kalau bukan dalam waktunya, maksud saya bukan dalam waktu Zuhur, waktu apa, waktu kita ke lapangan, boleh tak kita qada 5 waktu, maksudnya kita qada subuh, maghrib, isyak, semua 5 waktu tu dalam waktu masa kita ke lapangan. Boleh tak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Solat qada, solat fardu adalah wajib. Sebab apa? Sebab dia adalah tuntutan yang dituntutkan dekat atas kita dan yang menjadi kewajipan kita selesaikan dia. Maka bilakah waktu yang kita boleh tunaikan untuk qada solat tersebut? Bila-bila waktu sahaja. Bila-bila waktu saja, dan wajib tersebut adalah wajib pada bila-bila waktu. Maksudnya macam mana? Sekarang kita masih lagi ada waktu, kita ada solat, dia qada, maka sekarang kita boleh qada. Lepas subuh nak qada terus, boleh. Dah sembahyang subuh, bangun 2 rakaat, sembahyang subuh lagi, boleh. Lepas tu sembahyang lagi, boleh. Sembahyang lagi, boleh. Lepas asar, sembahyang lagi qada, boleh. Sebab apa? Bagi sembahyang qada ini, dia tidak ada satu waktu yang khusus. Baik, sebab dia adalah satu tuntutan, nak tak nak kita kena selesaikan hutang kita dengan Allah Ta'ala. Kaedahnya, wadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang Allah Ta'ala lebih layak untuk kita tunaikan. Satu. Yang kedua, sembahyang apa yang kita nak qada tersebut? Waktu-waktu sembahyang jenis apa dia? Sembahyanglah jenis apa? Contoh, lepas daripada isyak, kita nak qada sembahyang maghrib, silakan. Nak qada sembahyang subuh, silakan. Tidak ada masalah. Yang penting qada itu selesai. Cuma, ulama susun dengan kaedah yang lebih senang. Setiap kali kita sebagai orang yang ada sembahyang qada, maka qada lah sembahyang seusai sembahyang fardu dia. Lepas sembahyang subuh, bangun qada sembahyang subuh. Lepas waktu zuhur, qada zuhur. Maksudnya dia sembahyang dua kan. Satu yang fardu, satu yang qada tu kan. Satu yang tunai, satu yang qada. Maka pada masa tersebut lebih senang untuk susunan dia. Kalau sekiranya dia tak buat macam tu pun tak ada masalah. Yang penting tertunai qada dia. Habis dia punya hutang dia dengan Allah SWT. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Faridah Mahmud. Ingin bertanyakan tentang fidyah puasa. Contohnya pada tahun sudah, makcik ni ada kencing manis. Jadi pada tahun sudah kita usul juga untuk berpuasa. Tapi untuk kita nak membayar fidyah tu tadi, contoh katalah makcik terlupa akan berapa hari yang ditinggalkan. Tetapi untuk nak coverkan semua tu, makcik bayarkan untuk sebulan puasa. Boleh tak Ustaz? Bayar lebih. Baik. Maksud tadi fidyah puasa. Ya. Baik, bagi orang yang mana dia kena bayar fidyah, iaitu puasanya belum lagi diqada, dah masuk kepada Ramadan yang seterusnya, maka dia kena qada dan dia kena bayar fidyah lah. Kalau sekiranya orang tersebut bukan duduk pada situasi sakit yang tak sembuh. Beza bagi orang yang sakit, yang mana sakitnya takkan sembuh lah. Itu lepas daripada consultation daripada doktor kata memang puan tak boleh puasa, dan kalau puasa boleh mudarat sebab mengikut kajian dan sebagainya macam ni, dan kalau puasa boleh menyebabkan mungkin kepada kematian dan sebagainya, okey tak apa. Jadi dia tak puasa, jadi setiap tahun dia kena bayar fidyah lah. Kan? Jadi sebelum masuk Ramadan yang akan datang tu, bayar fidyah sebanyak 30 hari. Ataupun 29 hari lah, nisbah pada hari tersebut. Baik, bagi orang yang mana dia boleh berpuasa, cuma kadang-kadang pada hari-hari tertentu dia tak boleh. Dia stay dalam keadaan orang yang kena bayar fidyah dan orang yang kena qada puasa dia.
Kan? Jadi fidyah tersebut nak bayar macam mana? Mengikut nisbah satu juta adalah satu hari. Sekarang isunya kita tak tahu dan tak ingat berapa bilangan tersebut. Okey, mungkinlah kerana kita terlupa catat dan sebagainya. Okey, tak apalah. Sekarang kita nak Ya, ambil berapa? Cuba ingatlah. Cuba ingat. Tak ingatlah berapanya. Okey, kita pun kira. Kira-kira kita lebihkan. Rasanya tahun lepas mungkin ada rasa seminggu je. Seminggu. Maka kita dah qada lebih kurang contoh 2 hari. So ada lebih 5 hari. Lepas tu kita pun kira-kira betul ke 5 hari, kita kata tak apalah, lebih lah, bayar berapa? Bayar seminggu ataupun bayar 2 minggu pun tak apa. Kan? Kita lebihkan dia. Yang lebih tersebut akan jadi sedekah insya-Allah. Bayar lebih, buat anggaran dahulu. Anggaran kasar cuba ingat, okey kalau tak ingat kira secara lebih. Yang lebih tu insya-Allah dikira sebagai sedekah kita ataupun top up daripada kita yang kurang itu sendiri insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak bertanya, kerana kita lupa berapa banyak kita tinggal puasa, tapi kita ambil lebih macam Ustaz kata tu kan, terus kita rangkumkan, kita katalah sebulan. Kita dah bayar untuk sebulan, tapi hati kita rasa dulu aku banyak tak bayar ke apa, kita kekalkan. Setiap tahun kita bayar sebulan. Tak ada masalah Ustaz. Kalau sekiranya dia memang ada dia punya bilangan yang tinggal tu, kita nak bayar dengan nisbah tersebut, bayarlah, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada, tak perlu bayar. Sebab kita kata lainlah kalau sekiranya kita kata yang masa-masa dulu kan, masa-masa dulu tu rasa banyak sangat lah. Okey, kita ambil yang ni bayar sikit dulu. Tapi kalau confirm tak ada, tak perlu bayar. Sebab benda tersebut, fidyah ni adalah khusus untuk bayar yang itu saja. Tapi kalau kita memang tak tahu, kita ada tapi kita tak ingat dia, kita ambil 30 lah, 30, lepas tu 30, tak apa, tak ada masalah. Lebihkan dia. Satu lagi Ustaz, ini belum lagi raya tapi nak tanya juga. Macam saya mula menyambut puasa di Madinah, awal 1 hari daripada puasa di Malaysia. Jadi macam mana dengan kedudukan raya saya Ustaz? Okey, macam ni kawan. Dia kira hari itu kita kena cukupkan sama ada 29 atau 30 hari kita berpuasa. Contoh, kita dah berpuasa kat Madinah lebih awal. So bila mana kita sampai kat sini, kita duduk pada hari yang ke-30 kat sini. Kan? Maksudnya berpuasa bersama dengan orang Malaysia 30, so kita kena puasa jugalah. Okey, in case lah kita balik kat sini, kalau kita kira hari ini adalah hari yang ke-31 nisbah kita. Tak ada orang puasa sampai 31. Paling maksimum tu sampai 30 je. Jadi pada masa tersebut 30 bagi orang Malaysia dan 31 nisbah kita, maka hari tersebut kita wajib imsak. Wajib imsak ni maksud kita tahan diri. Tak boleh sambut raya lagi. Kena sambut raya bersama dengan orang yang dah habis puasa lah keesokan hari ni lah. Kan? Jadi pada masa tersebut kita imsak. Kita tahan diri, kita tak makan, tak puasa. Kerana apa? Kerana menghormati ketika ini pada 30 masih lagi Ramadan kat sini. Walaupun nisbah bagi kita dah cukup, dah 30, masuk dah 31. Tapi sebab kita sampai situ. Tapi hari tersebut bukan kiraan bagi puasa fardu lah, dikira sebagai imsak kita. Baik, in case kalau sekiranya tak cukup. Tak cukup. Kita puasa, lepas tu kita pergi pula negara lain tu, contoh, yang menyebabkan kita hanya berpuasa selama 28 hari. 28 hari. Jadi total daripada kat Madinah dengan contoh campur kat Madinah dengan campur kat Malaysia hanya 28 hari saja puasa kita, maka pada hari yang ke-29 tempat kat situ yang kita berada sekarang ini sambut hari raya. Tapi sebenarnya 29 baru nisbah kita, tapi 29 dia orang dah semalam lah. Kan? Jadi pada masa tersebut haram kita berpuasa. Walaupun kita hanya baru 28 hari. Kan? Maka kita kena sambut raya lah. Sebab tempat tersebut adalah satu syawal haram berpuasa, sambutlah raya sebagaimana biasa. Lepas daripada tu kita tambah satu lagi iaitu qada, cukupkan 29, niat qada sebagaimana biasa. Jadi kita kena cukupkan puasa sama ada 29 ataupun 70. Allahuakbar. Jadi yang Ustaz kata tahan tu, kita jangan niat berpuasa lah. Cuma kita maksudnya kita tak makan tak minum lah. Macam orang perempuan yang datang bulan kan, dia tak niat puasa, tak boleh niat. Dia semua tak tahan makan minum, itu je lah. Jadi kita tak niat lah berpuasa, kita tak niat. Kita menghormati. Kita tahan makan minum.
Ya, ya. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya nak tumpang satu aja tentang fidyah puasa juga. Contoh, katalah saya punya anak istimewa. Dia boleh bercakap, tetapi keuzuran dia tak boleh berjalan, terbaring lah. Perlu tak saya bayar puasa, fidyah puasa dia Ustaz? Tapi dia dah meninggal. Baik. Pertama tengok dulu anak istimewa tersebut dia duduk dalam golongan mukallaf ataupun tidak. Mukallaf dua syarat, iaitu orang yang akil baligh dan orang yang berakal. Kalau cukup dua-dua syarat ni maka dikira mukallaf, maka dia wajib melaksanakan ibadat sebagaimana biasa. Satu. Yang kedua, kalau sekiranya dia cukup tetapi dia ini tidak ada kemampuan berpuasa kerana sakit dan sebagainya, maka hanya bayar fidyah saja bagi dia. Baik, fidyah ini perlu tak dibayar? Perlu dibayar bagi warisnya kalau sekiranya diwasiatkan. Kalau tidak diwasiatkan maka tak perlu dibayar. Tapi nisbah kalau kita nak bayar juga, maka disilakan kepada orang yang di bawah tanggungan kita ataupun orang yang mana atas daripada kita. Kita nak bayar, silakan, boleh. Maka kalau dia tu cukup sebagai seorang mukallaf syaratnya, tetapi dia tak mampu berpuasa juga, kita hanya bayar fidyah sajalah pada dia. Kira berapa dia punya hak tempoh puasa tersebut, maka bayar saja fidyah tersebut. Satu tupak bagi satu hari. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, saya actually ada beberapa soalan yang daripada yang saya terima daripada teks ya. Salah satunya korek hidung dan telinga, adakah batal puasa? So, ada setengah yang mengatakan tak batal. Yang tu soalan pertama. Saya nak ambil charger dan nak habis bateri. Oh, okey. Silakan. Soalan tadi apa dia? Okey. Soalan yang pertama, korek hidung dan telinga, ada yang mengatakan tak batal puasa tapi ada yang mengatakan batal puasa. Yang tu yang pertama. Yang kedua, apakah hukum bersiwak di bulan puasa? Dan yang ketiga, boleh tak puasa yang puasa sunat? Okey, boleh tak puasa sunat? Betul tak puasa sunat tak boleh dibuat selagi puasa qada, puasa fardu tak dilaksanakan? Okay, baik. Isu korek hidung dengan korek telinga ni, yang pertama kita kena tahu hak zahir dengan hak batin. Kan? Hak zahir ini bagi hidung kita sebelum sampai kepada dia punya, kalau senangnya ni kan dia punya, kan kita rasa dia punya Allah SWT Muhammad, ulang dia tu kan. Jadi pada kedudukan yang zahir tu tidak ada masalah yang dalam tu. Jangan sampai pada kedudukan dalam. Jadi jari kita kecil macam mana jari kelingking, kalau masuk pun dia tak sampai kepada had dalam tu lah. Sebab tu dalam masa kita istinsyaq, masukkan air dalam hidung tersebut, dibolehkan. Jadi cuma syaratnya jangan lebih. Lebih tu maksudnya masuk kepada had batin. Jadi kadang-kadang nak korek hidung tu pada tak sampai kepada had batin, dan insyaAllah tak sampai pun dalam had batin, menaikkan tangan orang tu betul-betul kecil. Kalau sampai tu batal lah. Dan jadi boleh buang, tidak ada masalah. Telinga macam mana? Telinga ni pada kedudukan zahir yang kita pegang macam ni lah, yang zahir dalam ni. Kan? Kalau dimasukkan dalam tu, masukkan dalam tu. Kalau kita kan zahir dengan jari kita, masih lagi dalam had zahir. Okey. Berkaitan dengan siwak tadi, gosok gigi boleh selagi mana belum azan atau belum masuk waktu zuhur. Kalau dah masuk waktu zuhur, maka biasanya dia akan berlaku perubahan mulut kita. Dan bila mana berlaku perubahan mulut lepas daripada waktu zuhur, itu yang kita nak dapat fadilat dengan hadis Nabi SAW tadi tu. Baik, kalau sekiranya kita gosok gigi selepas daripada kita bersahur, sebelum bersahur, lepas waktu subuh, nanti jap mandi kita nak gosok gigi lagi, boleh. Syarat jangan sampai waktu zuhur. Lepas daripada waktu zuhur, bermula waktu zuhur sampai kepada kita berbuka puasa, jangan gosok gigi. Kalau gosok gigi juga hukumnya jatuh kepada makruh. Sebab kita menghilangkan fadilat berpuasa. Fadilat bau mulut seumpama lebih daripada harum kasturi. Yang ketiga, boleh tak tunaikan fardu puasa sunat sedangkan masih ada fardu puasa qada yang wajib perlu kita tunaikan. Mengikut pendapat antaranya dalam mazhab Syafi'i tak boleh.
Tak boleh. Kerana apa? Kerana kita masih lagi ada hutang yang besar dengan Allah SWT. Sebab apa kita ini tiba-tiba nak buat benda yang sunat. Jadi pada masa tersebut kata ulama, fokuskan kepada puasa fardu itu dahulu, selesaikan. Cuma ada ulama berpendapat dibolehkan untuk kita puasa ketika mana ada waktu yang tertentu, yang specialnya. Contoh kan, contoh puasa Arafah. Itu hanya pada Arafah aja ada kan. Itu ada pendapat yang kedua mengatakan bolehlah, tapi khusus untuk puasa-puasa tertentu sahaja. Tetapi seafdalnya puasalah puasa fardu yang kita qada dulu, sebab itu hutang besar, hutang besar kita dengan Allah Taala. Okey. Ustaz, ada lagi Ustaz, boleh tak kita niatkan puasa qada bersama dengan puasa wajib Ramadan ni? Itu yang satu. Dan kedua, betul ke wanita yang tiba-tiba datang haid, contoh pada pukul 3 petang, diharuskan berbuka? Dan saya juga dipahamkan boleh kita sambung puasa dan akan mendapat pahala sunat. Baik. Wanita yang saya jawab yang pertama dulu, yang kedua wanita tadi tu, kalau tengah-tengah puasa datang haid, secara automatically batal puasa dia. Tak perlu niat, tak perlu pergi makan dan sebagainya. Batal terus. Dan sunat untuk dia masih lagi imsak, dia tak makan minum. Dia tak makan minum. Sebagaimana wanita yang mana dalam keadaan haid daripada awal lagi. Dan dalam tempoh haid dia, pada hari tersebut memang dia tak puasa lah. Tapi dia sunat untuk tahan minum. Dan daripada sudut pahala tersebut, dia tak dapat kerana apa? Dia buat ibadat kerana Allah SWT. Cuma nisbah kesempurnaan pahala itu tak dapat lah. Okey, soalan yang, apa soalan pertama tadi? Okey, boleh tak niatkan puasa qada dengan puasa wajib? Gabung. Okey, gabung niat tak boleh. Gabung niat tak boleh. Yang fardu dengan yang sunat tak boleh. Tapi kalau sunat dengan sunat boleh. Jadi kalau nak qada, jangan niat gabung. Saja aku puasa qada esok hari dan puasa Senin, kan Allah Ta'ala tak boleh. Kalau yang qada je, saja aku puasa esok hari, kan Allah Ta'ala. Dia jadi qada lah kan. Saja aku puasa qada esok hari, kan Allah Ta'ala. Jatuh pada hari Isnin, kita dapat pahala Isnin secara automatik. Tapi niatnya tak boleh digabungkan. Ustaz, macam mana orang yang buat swab test tu Ustaz, dia masuk hidung tu sampai ke dalam tu, batal tak puasa ni? Baik, mengikut fatwa, benda tersebut tidak membatalkan puasa. Tetapi mengikut kaedah hukum fiqh yang asasnya, itu adalah membatalkan puasa. Jadi sekarang, tuan-tuan, puan-puan rasa selesa yang mana? Itu fatwa adalah kerana keperluan pada masa tersebut. Dan saya rasa untuk sekarang, tak sampai saya keperluan kot. Sebab sekarang kita boleh buat test dengan cara yang silibah ni kan. Dan tak sampai pada tahap macam. Melainkan kalau keperluan. Kalau keperluan pada masa tersebut, kita nak berpegang dengan fatwa yang mengatakan tak batal, silakan. Tapi kalau kita nak mengambil kepada basic hukum, yang mana kalau dah sampai pada had dalam ni, had batin, maka pada masa tersebut kita nak kata batal, kita gantilah lepas daripada tu. Sebab di sini ada khilaf di sisi para ulama. Okay, saya serahkan kepada moderator. Okey Ustaz, kita tutup majlis. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat ilahi, kuliah kita berjalan dengan lancar. Moga ilmu kita hari ini diberkati dan dirahmati Allah. Moga keadaan kita hari ini digandakan pahala oleh Allah dan diterima sebagai amal ibadat kita. Banyak rahsia puasa telah diketahui. Tingkatkan amal ibadat dalam hidup kita ni dan ubah cara di dalam amal ibadat. Kita boleh meningkatkan puasa kita daripada puasa orang awam kepada puasa VIP dan seterusnya ke VVIP, insya-Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Mohon izin untuk saya hebahkan sikit kita punya kuliah petang ini. Ada kuliah Zuhur Tadarus khas dari 1 hari 1 juzuk oleh peserta pilihan dari grup Tadarus JUNI pada jam 2.30 petang. Semua jemaah dijemput bagi mengimarahkan majlis Tadarus kita ini bagi mencari pahala Ramadan, insya-Allah. Sebelum menutup majlis, marilah kita majlis kami dari JUNI mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ustaz dan jemaah yang sentiasa memberi sokongan kepada JUNI dengan menghadirkan diri pada setiap majlis yang kami adakan.
Kami juga mohon banyak kemaafan anda ada sebarang kekurangan. Segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu dari kami sendiri. Bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan dengan seluruh hormatnya, dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. kasih semua. Assalamualaikum. Baik, saya keluar dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.